Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Okey, sound okey. Jadi kita mula-mula insya-Allah. Okey. Alhamdulillah semua okey. Ha, semua okey. Alhamdulillah. Jadi kita mulalah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Allah memberi sekali lagi kita peluang untuk bersama-sama menyambung kembali pembelajaran kita dalam kitab Bulughul Maram. InsyaAllah sekejap lagi kita akan kongsikan skrinnya. Dan pada minggu lepas agaknya masih lagi kita ingat lagi kan, kita ambil hadis Nabi Muhammad SAW yang panjang berkaitan dengan cara hendak mengikut imam dan adab-adabnya. Dan juga kita juga nyatakan tentang hikmah bagaimana kenapakah Nabi Muhammad SAW menekankan sangat kita mengikut imam walaupun imam dalam keadaan duduk, dia menyuruh kita mengikut walaupun kita mampu berdiri. Okey, itu secara ringkasnya murajaah ataupun ulang kaji kita. Sekarang ni kita tidak mahu melengahkan masa lagi. Kita share skrin dulu. Kita share skrin supaya kita boleh sama-sama lihat apakah hadis untuk kita pelajari hari ini. InsyaAllah kita share screen. Okey. Ini nampak kan? Skrin dia. Ini hadis kita. InsyaAllah hadis kita hari ini ialah hadis yang bernombor 396 dalam versi Arabnya dan hadis yang bernombor hadis bernombor 431 dalam versi Englishnya yang ini. 431. Okey, jom kita mulakan dengan hadis yang pertama untuk hari ini daripada Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran, telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan ashabihi, sahabat-sahabatnya, ta'akhuran. Ta'akhuran ni makna dia memberi dua makna. 2 minggu lepas kita bincang dan bagi tahu ta'akhuran ni dia jauh jaraknya, jarak jemaahnya dengan jarak imam. Jadi Nabi pun panggil, Nabi kata faqala, itu satu makna iaitu jauh kedudukannya, satu makna. Tapi di sini sebenarnya memberi dua makna. Ta'akhuran dia boleh memberi makna jauh kedudukannya antara jemaah dan imam, dan juga boleh memberi makna jauh waktunya. Maknanya apa? Maknanya sama ada kedudukannya mereka tu jauh jadi Nabi panggil dekat, ataupun mereka datang lewat. Itu jauh dari segi waktu, maknanya jauh jarak Nabi datang pada waktu sekian, mereka datang pada waktu sekian. Jarak antara Nabi datang dan mereka datang tu jauh, itu maksudnya. Ta'akhuran maknanya lewat. Boleh masukkan dengan maksud lewat. Jadi faqalah, Nabi pun berkata, taqaddamu, hendaklah kamu ke depan. Jadi maknanya pun samalah. Ada dua makna juga. Taqaddamu ni ke depan. Ke depan dari sudut jarak ataupun tempat, dan juga boleh memberi makna ke depan dari sudut waktu. Maknanya awalkanlah lagi, kan? Dekatkanlah lagi. Taqaddamu, dekatkanlah dan awalkanlah. Fa'tammu bi, hendaklah kamu mengikut aku, menjadikan aku imam. Fa'tammu bi, menjadikan aku imam, jadikanlah aku imam. Wal ya'tam dan hendaklah wal ya'tam bikum man ba'dakum, dan hendaklah orang yang selepas kamu mengikut kamu, menjadikan kamu imam. Dalam hadis ni jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia seolah-olah menegur sahabat
Jangan lewat ataupun jangan jauh. Dekatkan diri kamu kepada imam. Dekatkan diri kamu pada imam. Datang awal seperti mana imam datang. Jangan terlampau lewat daripada imam. Nabi tegur sahabat dia. Dan Nabi panggil, dekatkan ataupun awalkan kedatangan kamu bersama imam. Kemudian jadikan aku sebagai imam kamu. Ini Nabi dia bercakap dengan orang yang berada di mana ni? Saf pertama. Sebab tu dipanggil suruh dekatkan kan? Saf pertama. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Dan hendaklah, maknanya orang yang saf pertama ikut Nabi, dan hendaklah orang yang selepas kamu, maknanya yang datang selepas kamu, sama ada pada waktu solat tersebut ataupun selepas ini keturunan-keturunan kamu yang kamu ajarkan, kamu nak ajarkan sembahyang kan, hendaklah mereka menjadikan kamu imam. Jadi kita cakap dalam skop yang kecil dahulu, iaitu pada waktu solat tersebut kamu adalah orang saf pertama, kamu hendaklah mengikut aku, sebab tu kamu perlu dekat dengan aku. Jadi kamu ikut aku, dan orang yang datang selepas kamu pada saf kedua dan saf ketiga, mereka akan mengikut kamu. Boleh faham kan? Jadi hadis ini memberi makna siapa yang mengikut Nabi secara hukum dan secara mengikut perbuatannya, mereka itu adalah golongan ataupun orang yang berada di saf pertama, kerana mereka mampu melihat Nabi dan mampu mendengar Nabi Muhammad SAW dalam takbir-takbir intiqalatnya. Takbir intiqal, bila Nabi rukuk, bila Nabi sujud, semua mereka nampak. Okey. Jadi orang yang berada di saf pertama, mereka mengikut Nabi secara perfect lah, secara penuh. Yang berada di saf yang kedua ataupun ketiga, mereka tidak boleh nampak Nabi. Jadi mereka sebenarnya mengikut siapa? Mereka hanya mampu mendengar suara Nabi, tetapi mereka mengikut pergerakan orang yang berada di hadapan mereka. Itulah makna hadis ini. Kerana inilah ulama berkata, walaupun kita kadang-kadang tu solat di masjid kan, solat di masjid, saf kita saf banyak panjang, kita tak mampu melihat imam. Kadang-kadang masjid ada yang jenis bentuk dia berbilik-bilik kan, ada yang jenis macam apa ni, ruangan tu bukan satu ruangan 4 segi gitu, dan kita boleh nampak semua makmum. Dia ada reka bentuk dia tersendiri jugalah masjid ni kan, ada corner kat sana, corner kat sini. Jadi nak tahu macam mana kita boleh mengikut imam tu, selagi mana kita nampak makmum yang boleh nampak makmum yang depan dia, yang boleh nampak makmum depan dia lagi, yang last kali makmum yang first saf, yang saf pertama boleh nampak imam. Jadi kita masih lagi berada di dalam saf, selagi mana kita boleh mengikut makmum yang boleh nampak imam. Okey, jadi saf kita tu tidak terputus di situ walaupun kita tidak nampak imam. Selagi mana kita boleh mengikut orang yang mampu nampak imam dan tahu pergerakan imam, maka kita berada dalam jemaah yang sah, jemaah yang sahih, jemaah yang betul dan sah, insya-Allah. Kerana hadis ini. Dan kita perlu mengikut mereka, tidak perlu mengetahui pergerakan imam. Nak kena ada TV dulu kan, tak perlu, sebab kita ada orang yang di hadapan kita boleh melihat imam. Bila orang di hadapan kita dah rukuk, dah sujud sampai dahi dia mencecah lantai, kita boleh, walaupun kita tak nampak imam tu dah cecah lantai ke belum kan, kita hanya dengar Allahu Akbar sahaja. Kalau mereka yang di hadapan kita dah mencecah lantainya dahinya ke lantai, maka kita boleh mulakan sujud kita. Begitulah antara hukum yang kita boleh keluarkan pada hadis ini. Dan hikmahnya, ataupun kita lihat di sini ada hikmah Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita, hikmah yang seni di sini. Apa dia? Yang mana Nabi Muhammad SAW dia sebagai imam, dia tengok makmum dia. Dia tak adalah dia pergi kat depan tu, qamat. Kemudian dia pandang depan je. Kan? Tak. Dia perhatikan keadaan makmumnya. Kalau makmum dia jauh dari dia suruh dekatkan. Kalau makmum dia ni datang lewat, dia kata apa? Dia kata awalkan. Dan dia tegur. Dia maknanya ada interaksi antara dia dengan makmum. Begitulah sepatutnya kita kalau kita ditugaskan sebagai imam. Bukan setakat imam di masjid saja. Kita sebenarnya kalau yang lelaki, imam juga ketua kepada ahli keluarga kita. At least kita adalah ketua kepada keluarga kita, kepada isteri kita, kepada anak-anak kita kan. Kalau yang ada isteri dan anak-anak, maka kita kena tengok keadaan mereka. Kita kena, orang panggil ni ambil tahu kan. Ambil tahu mereka, bagaimana keadaan mereka, kemajuan mereka, apa semua. Kita ambil tahu dan kita pandu dan bagi saran kepada mereka mengikut keadaan mereka pada waktu itu. Di mana Nabi Muhammad SAW, dia nampak sahabat dia lewat, dia tegur, awalkan. Nampak jauh,
Dia tegur, dekatkan, kemudian ikut. Sebab orang lain nanti akan ikut kamu. Macam tu. Rawang Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kalau ada soalan, boleh terus ke ruangan chat ya. Ke ruangan chat. Kalau tak nak kalau nak cakap boleh buka mikrofon terus. Tak ada masalah. Kita bukannya rasmi sangat pun. Kita sembang-sembang santai. Daripada sembang saja, baik sembang hadis. Kan? Alhamdulillah. Kalau ada soalan, terus ke ruangan chat. Tak ada masalah. Ataupun boleh bercakap. Jadi kita pergi ke hadis seterusnya. Ada kekeliruan ataupun ikut tak syarah sesuatu, boleh bagi tahu dan ingatkan. Hadis seterusnya daripada Wa'an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan makhsafatan fasalla fiha. Okey, jadi di sini Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan, ihtajara Rasul ni telah menjadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hujratan, satu bilik. Hijrah ni maknanya bilik makhsafatan ataupun ya makhsafatan ni yang disulam daripada sulaman. Bilik daripada sulaman macam mana tu? Ni bilik ni bukan berdindingkan batu lah. Dia buat di masjid ni, dia macam tirai ataupun tabir. Dia buat tabir macam bilik. Kan daripada apa? Makhsafah ni daripada benda yang disulam. Kalau benda yang disulam apa? Tikar lah. Tikar. Daripada tikar yang disulam daripada daun ataupun daun tamar. Disulam daripada daun tamar. Dibuat sebagai bilik untuk dia beribadah. Ini dia tak nak orang nampak. Tak nak orang nampak kita beribadah sunat ni sebenarnya disunatkan kita sorok daripada orang. Kalau yang wajib tak apa. Kita buat yang wajib, kita solat jemaah, kita bagi tahu orang. Okey. Solat jemaah di masjid, kita solat jemaah di masjid kan. Kita tahu dah hukum solat jemaah sebenarnya. Wajib kan. Kita bayar sedekah, zakat dan sebagainya. Tak ada masalah kita bagi tahu pada orang kita bayar zakat. Sebab apa? Sebab dia wajib. Bukan. Kita dituntut untuk melakukannya. Bukannya nak tunjuk baik kita. Kita kalau tak lakukan perkara itu, kita yang berdosa. Jadi perkara-perkara macam ni kalau nak tunjuk pada orang, tak apa. Sebab kita akan menjadikan orang lain bersemangat ataupun terinspirasi untuk melaksanakan benda yang sama, yang mana kalau mereka tinggalkan berdosa. Jadi tak ada masalah untuk kita tunjuk ataupun sebar pada orang perkara-perkara yang wajib kita laksanakan supaya orang yang lupa akan teringat, orang yang leka akan ambil cakna dan sebagainya. Yang tak boleh ialah apabila kita melakukan perkara yang sunat, kan, itu sebar pada orang. Kita bangun 1/3 malam terakhir kita berdoa, masuknya TV. Nak sebar pada semua orang. Boleh ke macam tu? Tidak digalakkan. Perkara yang sunat tidak digalakkan untuk kita sebar pada orang kerana dia akan membawa kepada riak. Dia lebih kepada riak dan menunjuk-nunjuk dan jauh secara umumnya ia jauh daripada ikhlas. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahawasanya ikhlas itu perlu untuk diterima segala amalan kita. Bahkan Nabi juga menyatakan dalam hadisnya, orang yang antara golongan, 7 golongan yang dibayangi dengan bayang Allah Subhanahu Wa Taala, bayang milik Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti apabila matahari dekat sejengkal ataupun dengan jarak yang dekat dengan kepala kita, pada waktu itu semua orang akan berpenuh dengan tahap dosanya, kan. Ada yang sampai ke hidung, ada yang sampai lemas, ada yang sampai ke perut, ada yang sampai ke lutut. Masa tu hanya 7 golongan sahaja yang akan terselamat. Antara mereka adalah orang yang apabila dia berada bersendirian, dia menitiskan air mata kerana takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan selamatkan dia dan masukkan di bawah bayangan arasy. Faham tu? Berada bersendirian. Kalau kita ni sentiasa buat benda sunat, nak kena ramai-ramai orang kan. Bermunajat nak kena ramai-ramai orang. Munajat maknanya berbisik. Kalau ramai berbisik ke? Munajat angkat tangan 1/3 malam tetapi di hadapan TV. Dan di dalam stadium. Tak betul macam tu. Tak kena. Sampai bila kita tak akan dapat capai golongannya tersebut, daripada 7 golongan tersebut. Dan antara golongan tersebut juga, Allah sebut orang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Maknanya,
Golongan ini juga akan mendapat bayangan arsy. Maknanya apa? Ikhlas kita tak tunjuk pada orang benda-benda yang sunat. Tapi kalau nak tunjuk sedekah tak ada masalah, boleh. Dan kerana ayat Al-Quran ada menyebutkan Allah puji dua-dua. Kalau bab sedekah ni, Allah puji dua-dua. Kan? Allah puji dua-dua, orang yang tunjuk, orang yang sorok. Tetapi orang yang sorok lagi hebat pahalanya kerana dia dijanjikan masuk ke bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau bab sedekah, dua-dua Allah puji, kan? Sirran wa alaniyah. Sirran tu maknanya rahsia, alaniyah maknanya ilankan pada orang, tunjuk pada orang, tak ada masalah. Kalau bab sedekah yang penting ikhlas, tu yang kita nak jaga, ikhlas. Jadi di sini sama juga kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya Zaid bin Thabit mengambil ataupun mengambil untuk dirinya satu ruangan. Dia buat ruangan walaupun daripada tabir ataupun tirai. Kerana dia tak nak orang nampak. Hadis ini sebenarnya berlaku pada bulan Ramadan. Masih lagi kita ingat tentang apa yang kita ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW keluar pada hari pertama, kedua dan ketiga, kan? Dia keluar, dia solat, ini tadi cerita dia. Kemudian apa? Zaid bin Thabit kata, fatatabba'a ilaihi rijal. Kemudian apabila Nabi dah ambil untuk diri dia satu ruangan yang dijadikan daripada tabir, daripada tikar tersebut dan yang disulam, fasalla fiha, dan Nabi sembahyang dalam ruangan tersebut, fatatabba'a ilaihi rijal. Manusia nampak, lelaki-lelaki nampak, disebut rijal kat sini, rijal. Sebab ni masjid, mana ada perempuan pada waktu tu mereka mengikut Nabi, kan? Perempuan solatnya lebih afdal di rumah. Disebut rijal, lelaki datang nampak Nabi, mereka ikut. Kemudian tatabbu' ni juga memberi makna, mereka memberitahu pada orang lain, kan? Mereka cari, orang lain pun cari mana Nabi, mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja'u yusalluna bi salatihi. Maka mereka pun datang, lelaki-lelaki yang dengar cerita Nabi solat di sini, kan? Okey, mereka dengar dan mereka datang. Ja'u, mereka datang, yusalluna bi salatihi, dan mereka sembahyang dengan sembahyangnya. Maknanya mengikut Nabi dengan sembahyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara Nabi sembahyang. Di sini Nabi sembahyang apa ni? Sembahyang sunat ke sembahyang fardu ni? Sembahyang sunat, kan? Kalau fardu confirm dah Nabi tak tutup diri dia dalam tabir tersebut, kerana dia pun suruh orang ikut dia dan belajar bagaimana cara dia bagaimana cara sembahyang melalui dia. Tidak logik lah Nabi akan tutup. Sekarang ni Nabi solat sunat. Okay? Tapi manusia tetap juga datang dan mengikut cara Nabi sembahyang, iaitu solat sunat. Solat malam, qiyamul lail pada bulan Ramadan. Ini kisah hadisnya. Solat qiyamul lail pada bulan Ramadan yang kita panggil apa? Yang sekarang ni tidak dipanggil tarawih. Solat tarawih, orang Melayu panggil tarawih. Tarawih dalam bahasa Arabnya. Okay. Jadi mereka sembahyang dengan solatnya. Di sini ada, dari hadis ni kita boleh ambil juga manfaat yang mana solat sunat boleh dilakukan secara berjemaah. Solat sunat, jika Nabi pernah lakukan solat sunat tersebut secara berjemaah, maka lakukanlah ia secara berjemaah. Kerana mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara solat yang boleh berjemaah ialah qiyamul lail. Sebab kita tengok ni satu buktinya, kan? Nabi tidak melarang mereka mengikut Nabi. Apabila mereka datang, mereka mengikut. Itu satu. Nombor dua, contohnya lagi yang kita kata, Ibnu Abbas pernah duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ibnu Abbas ni sepupu Nabi, kan? Dia duduk bersama Nabi, dia tidur di rumah Nabi, dia tengok Nabi solat qiyamul lail, dia ikut Nabi di sebelah kiri, dia duduk di sebelah kiri Nabi. Nabi ambil tangan dia, Nabi pindahkan dia ke sebelah kanan. Maknanya Nabi tak larang dia mengikut Nabi, kan? Dan Nabi pada permulaan solat Nabi tidak berniat untuk menjadi imam, tetapi Nabi tak batal solat Nabi, dan dia tak kata tak boleh. Ibn Abbas tak ada. Nabi benarkan, bahkan Nabi iktiraf dan Nabi ambil Ibn Abbas supaya duduk di sebelah kanannya. Maknanya teruskan solat, tetapi cara mengikut imam ialah berada di sebelah kanan. Itu dia. Okey. Dan ada lagi riwayat-riwayat lain yang menyatakan sahabat lain pernah juga mengikut Nabi ketika mana Nabi solat sunat. Mereka masuk selepas itu mengikut Nabi. Nampak Nabi solat, kemudian mereka datang dan mengikut Nabi. Begitu jugalah hadis ini. Jadi itu satu yang kita boleh ambil daripada hadis ini, iaitu pensyariatan solat sunat secara berjemaah, tetapi bukan sentiasa. Hanya solat-solat yang tertentu, kerana asal solat sunat adalah seorang tu berjemaah,
seorang. Kalau tidak, Nabi tidak akan letak diri dia di dalam tempat yang tertutup supaya orang tidak tahu. Okey. Solat al-hadis. Kemudian hadis ni panjang, dia tak sebut di sini, muallif kitab ni tidak sebut di sini. Wa fihi, dan dalam hadis yang panjang ini katanya ada tertulis sebahagian pada hadis ini yang membicarakan ataupun memberitahu Nabi berkata afdalu salatil mar'i afdalu salatil mar' solat seseorang yang terbaik fi baitihi adalah solatnya di rumahnya. Ini kata Nabi dalam hadis ini. Kena lah kan hadis itu. Zaid bin Sabit sebut Nabi ambil tempat untuk dia buat tirai untuk orang tak nampak dia. Kemudian dalam hadis yang sama Nabi kata apa? Nabi kata afdalu salatil mar'i fi baitihi. Solat terbaik seseorang itu adalah solat yang dilakukan di rumahnya, illal maktubah, kecuali solat fardu. Inilah yang aku cakap sebelum ni. Kita sebenarnya solat sunat rawatib dan sebagainya tu sunat kita lakukan di rumah. Sebelum datang bila orang nak qomat kan, kalau contoh solat subuh Fajar dia ada solat sunat sebelum. Kita dah belajar dah ni kan, ada 10 solat rawatib tu, ataupun ada yang kata 12. Ada 10 solat rawatib tu, kat mana tempat kita nak lakukan? Kita dah tahu waktu dia. Sekarang ni kat mana tempat kita nak lakukan? Di masjid ke di rumah? Tempatnya yang lebih afdal adalah di rumah. Kalau contoh kita ambil solat subuh hari ni, solat fajar. Solat subuh tu, orang qomat. Orang-orang azan lah, masuk waktu subuh. Waktu orang azan kita masih lagi dekat rumah kan? Adakah kita cepat-cepat lepas orang azan atau waktu orang azan tu kita pergi ke masjid kemudian solat 2 rakaat untuk dapatkan solat salatul fajr, sunnatul fajr yang Nabi kata khairun minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Adakah kita solat itu di masjid? Tidaklah. Kerana kita tahu hadisnya, kita bila dah dengar azan dah selesai, kita cepat-cepat solat di rumah. Sebab kita tahu Nabi Muhammad SAW solat sunat fajar dia ringkas kan. Sampai Aisyah pun kata, Aisyah bertanya pada Nabi, adakah kau baca Al-Fatihah ya Rasulullah? Mana seolah-olah tak sempat baca Al-Fatihah cepat. Jadi kita pun buat sama macam Nabi Muhammad SAW, tak payah dipanjangkan. Okay, 2 rakaat solat sunat fajar ni. Kalau kita di Kuwait, kita ada 20 minit antara azan subuh dan iqamah. Kita 10 minit pertama tu, kita duduk kat rumah, kita Allahu Akbar, solat sunat fajar. Kerana solat kita di rumah lebih afdal rawatibnya dan juga mana-mana solat sunat. Lebih afdal daripada solat kita di masjid. Kita tak nak orang tahu ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi kita solat 2 rakaat. Pada rakaat pertama baca qul ya, pada rakaat kedua baca qul huwallah selepas al-Fatihah. Kemudian ringkas, kita siap selesai 2 rakaat itu selesai, terus ke masjid. Solat sunat fajar tidak ada lebih pada 2 rakaat. Tak ada nak tambah solat lain, tak ada. Terus ke masjid. Bila ke masjid kita dapat satu lagi pahala. Tahu tak pahala apa? Ini kelebihan kalau kita ikut amalan Nabi Muhammad SAW, kita akan dapat pahala. Dalam kita tak sedar Allah bagi kepada kita. Kita nak ikut Nabi, Allah akan bagi lebih. Bila kita ke masjid, kita akan solat juga. Kenapa? Solat tahiyatul masjid pula. Dapat pula pahala kat situ. Solat tahiyatul masjid pula. Dapat pula pahala kat situ. Tak rugi. Kan? Kita datang awal, kita masuk ke masjid dan solat tahiyatul masjid. Kemudian InsyaAllah lah boleh berdoa selepas tu, kerana doa antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hijab antara azan dan iqamah. Kalau dah solat tahiyatul masjid, masuk ke masjid, antara azan dengan iqamah tu boleh berdoa. Kita berdoa. Nak tanda tangan masa ni boleh tanda tangan, tak nak tanda tangan pun tak apa. Tetapi tanda tangan adalah sunat yang mana merupakan sebab juga doa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh yang Ikhwan bagi. Kita solat di rumah kalau rawatib. Dan kalau contoh solat yang ada rawatib selepas kan, macam solat isyak dan sebagainya, kita lakukan di rumah juga. Kalau kita nak balik ke rumah, kalau kita solat isyak berjemaah, kemudian kita nak balik ke rumah, lakukan solat tu di rumah. Ia lebih ikhlas di hati kita kerana kita melakukan benda yang sunat, kita tak tunjuk pada orang ramai. Lebih ikhlas kita solat. Kalau nak balik, kita tahu kita akan balik ke rumah juga, solatlah di rumah. Kan? Kita tak nak jadikan rumah kita tu sebagai kubur, tak dilakukan solat padanya. Nabi larang menjadikan la tattakhidhu buyutakum qubura. Nabi kata, yang kamu jadikan rumah kamu itu kubur. Tak lakukan solat terus di rumah. Tak, solat sunat lakukan di rumah seperti mana Nabi Muhammad SAW solat sunatnya di rumah. Okey, kecuali kalau kita tahu selepas ini kita nak pergi shopping, kan, kita singgah di masjid dulu, kemudian kita dah bawa dah keluarga apa semua dalam kereta, kita nak pergi shopping, kita tahu kita tak akan pulang ke rumah, maka solatlah. Bolehlah kita nak solat di masjid
ataupun kita datang daripada kerja, kita datang kemudian kita singgah di masjid, ada solat sunat rawatib, kita pun solat rawatib di masjid, tidak ada masalah. Itu kerana kita tidak datang dari rumah. Tak ada lah kata pergi ke rumah solat. Tak ada. Jadi semua ni pun benda ni sunat sahaja, sunat disarankan. Kan, kerana segala sembahyang yang sunat lebih afdal dilakukan di rumah seperti mana yang Nabi kata ni, kecuali di masjid. Solat apa yang kita lakukan? Solat berjemaah, kerana ia wajib dan tidak ada riak dalam melakukan perkara wajib, kerana ia dituntut. Tak boleh pula nak kata saya berbangga hari ni saya solat jemaah, kan? Saya berbangga hari ni saya bayar zakat. Tidak boleh berbangga, sebab kalau kamu tak bayar zakat, kamu berdosa, kan? Tak ada orang kata kamu baik kerana kamu bayar zakat, tak ada. Sebab zakat itu wajib bagi kamu. Kalau kamu tak bayar, kamu yang tak betul, kamu yang melakukan kesalahan. Okey, harapnya sudah jelas di situ. Jadi kita kena ingatlah, kalau orang kata munajat beramai-ramai dan sebagainya tu di stadium dan sebagainya, kalau boleh kita tinggalkan, kerana tidak kena dengan konsep ajaran Islam dan anjuran Nabi supaya kita berdoa, mengalirkan air mata berseorangan, kan, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang tahu. Kita maknanya kita kalau mengalirkan air mata tu, boleh mengalirkan air mata dalam keadaan seorang diri, maknanya kita ikhlas takut kepada Allah, takut sungguh pada Allah, bukan nak tunjuk pada orang, kan, ataupun tengok terkesan dengan orang kita pun nangis juga. Tak ada lah macam tu. Jadi kita nak capai yang tu, kerana itu satu-satunya peluang kita, ataupun sedikit peluang kita untuk tergolong dalam golongan yang mendapat bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala nanti, ataupun bayangan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Pada waktu itu tidak ada siapa yang boleh menolong kita dah. Masa ni lah kita fikir strategi kita, macam mana aku nak masuk dalam 7 golongan tersebut. Ini salah satu pintunya. Kemudian kita ikatkan hati kita dengan masjid, salah satu lagi pintunya. Dan kemudian kita sedekah tu, jangan bagi orang tahu, satu lagi pintunya. Kita kena fikirlah benda-benda tu semua, sebab kita akan lalui benda tu. Kita yakin dan beriman kita semua akan lalui perkara tersebut. Okey, ada soalan di sini, orang cek ni. Bagaimana pula jika makmum masuk sebelah kiri imam, sebab ruang sebelah kanan imam terhad atau sempit, bolehkah makmum solat sebelah kiri? Tak ada masalah. Kalau tak ada ruang, tak ada masalah lah. Ini diberi keuzuran lah kalau tak ada ruang. Kalau maknanya dari segi asalnya, kalau boleh sebelah kanan, memang kena sebelah kanan, wajib sebelah kanan. Kerana Nabi kalau benda tu tidak wajib, dia tidak dia tidak betulkan. Dia yang Nabi betulkan, benda tu kesalahan. Kerana Nabi ni sifat dia, kita tahu sifat wajib bagi Nabi apa? Menyampaikan. Dia tidak akan melihat kaum dia melakukan kesalahan tanpa dia membetulkannya. Jadi kalau Nabi betulkan, maknanya benda tu salah. Dan kalau Nabi tak betulkan dan tak tegur, maknanya benda itu adalah boleh kita lakukan, tak salah. Kerana kalau salah, Nabi dah pasti akan menegurnya. Nabi ni dia menyampaikan, sifat dia menyampaikan, dia tidak akan membiarkan orang melakukan kesalahan di hadapan dia, dan dia sedang menerima wahyu. Walaupun kesalahan orang lakukan di belakang dia, dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sahabat buat, Nabi tak tahu pun, bukan di hadapan Nabi pun, tak semestinya Nabi tak tahu, kerana Nabi menerima wahyu. Kalau ada sahabat melakukan kesalahan, Allah bagi tahu kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada mereka. Seperti mana kaum munafiqin, orang munafik, yang dia sangka dia tak, Nabi tak tahu, mereka sorokkan sesuatu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, Maha mengetahui, kan? Okey, ada soalan pula daripada Abang Juzlam. Bagaimana kalau kita bercerita perkara sunat kepada orang atas 2 sebab: untuk membiasakan sunnah, untuk dakwah. Kita tengok pada kemaslahatan dia. Kenapa kita tidak disarankan untuk melakukan atau menceritakan perkara sunat pada orang? Kerana kita bimbangi perasaan riak tu ada. Dan kalau kita dah boleh jauhkan, maknanya tidak ada perkara riak lagi dalam kita mencerita kepada orang, untuk mendikalahkan kepada orang dan sebagainya, tak ada masalah lah. Kerana dikhawatiri, apa yang dikhawatiri kalau kita ceritakan perkara sunat kepada orang yang kita lakukan? Kita kata kita cerita qiyamul lail kita setiap malam lah, kan, kita berzikir 1000 kali yang tu, 1000 kali yang tu, selawat ni kita amalkan beribu-ribu kali. Kalau benda yang betul ada sunnah pun, kita buat sunat, kita cerita pada orang, itu pun dah tak betul. Apatah lagi kalau kita lakukan amalan yang tidak ada pun sandarannya pada sunnah, kemudian kita berbangga-bangga bercerita kepada orang. Tak boleh lah, tidak boleh dan salah, kerana ada riak di dalamnya. Dan Nabi Muhammad SAW kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr.
tidak akan masuk ke syurga sesiapa yang ada di dalam hatinya sebesar zarah sekalipun daripada sombong, perasaan sombong dan besar diri, takabur, kibr. Itu yang kita nak jauhkan. Dan satu lagi, amalan ni kalau kita lakukan kerana riak, Allah tidak terima. Kita kena ikhlas. Jadi jika boleh kita jauhkan, kita dah rasa, oh aku sekarang ni aku bukan nak cerita pada orang ni kerana riak dan sebagainya. Aku dah rasa diri aku selamat daripada riak, aku ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak kongsi kepada dia, kan, aku nak kongsi kepada dia benda ni. Jadi bagi tahu pada orang, tapi jangan bagi tahu kita buat. Tidak ada sebab kita nak bagi tahu kita buat. Kan? Tak ada sebab untuk kita bagi tahu kita buat benda tu. Kita bagi tahu pada orang kalau kau nak pahala macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, kan. Gitulah. Untuk membiasakan dia pada sunnah, bagus, betul. Kita tunjukkan pada dia, bukan bagi tahu, tunjukkan, kita buat biar dia nampak, kan. Tunjukkan, tak ada masalah. Untuk kita, bukan untuk riak, tapi untuk macam ni, nyatakan membiasakan sunnah, dan untuk dakwah tak ada masalah. Macam Allah berikan keizinan pada orang yang bersedekah itu, kalau dia bersedekah secara i'lan, orang boleh tahu, tak ada masalah, kan. Kerana apa? Kerana kalau ada orang miskin, dia boleh nampak, oh Muhammad ni alhamdulillah Allah bagi dia kelebihan, kita insya-Allah kalau ada apa-apa kita boleh try cuba dengan dia, kan. Ataupun dia tengok, dia buka ruang pada orang lain yang ada duit, okey, aku nampak tempatnya nak bagi ke mana, salurannya, kan. Okey, macam tu bagus, tak ada masalah, kerana itulah Allah membenarkan. Kerana ada kemaslahatan. Dia tengok pada masalah lah, tengok pada masalah. Okey, sekarang ni kita ni duk jawab soalan ni, kan. Tak ada masalah, insya-Allah. Kalau saya ikhwan tahu jawapannya, saya beritahu. Boleh tak makmum sentuh dan ubah kedudukan imam untuk situasi ruang yang sempit? Ini boleh, tak ada masalah. Imam ke makmum ke nak bergerak, tak ada masalah. Contohnya, kalau contoh ada imam ada seorang tengah solat, kita pun datang nak solat dengan dia, kan. Ruang kat belakang tak ada, tapi ruang di hadapan ada. Kita nak masuk nak solat kat belakang, tak ada ruang. Tapi depan imam tu ada satu saf lagi. Kan, macam mana kita nak buat? Kita boleh tolak imam. Tak payah nak sentuh-sentuh apa. Tolak imam faham lah. Tolak imam. Harap-harap imam faham lah, kan. Kalau imam yang jenis tak belajar, masalah juga lah. Jadi tolak imam ke hadapan, imam pun naik ke hadapan, kita masuk ke belakang imam, tak ada masalah tu. Boleh tolak imam. Kita sendiri nak bergerak pun boleh. Macam contoh yang biasa orang buat lah, kan. Ada makmum di sebelah kanan seorang, kita pun tarik makmum ke belakang. Itu makmum yang bergerak. Tapi kalau imam nak bergerak, tidak ada masalah. Kerana untuk kemaslahatan sembahyang, bukan saja-saja perkara pergerakan dan sebagainya. Kalau untuk kemaslahatan sembahyang, tidak ada masalah. Bahkan diperlukan untuk kita lakukan. Okey. Alhamdulillah, kalau dah jelas, alhamdulillah. Hadis seterusnya, harap-harap tak ada masalah tu pada hadis yang kita cakap tadi, dan kita dah jelaskan. Penting untuk kita ketahui solat di rumah adalah lebih bagus ataupun lebih banyak pahalanya daripada masjid. Beza antara rumah dengan masjid ni apa? Siapa boleh tahu beza dia? Tak ada dah kelebihan rumah pada masjid, mana ada. Masjid itu lebih daripada rumah dalam segenap sudut, kan? Betul tak? Ada ke rumah kita lebih hebat daripada masjid? Kalau tengok daripada sudut kebersihan, mungkin tempat yang khusus untuk solat, masjid lagi bagus. Nak tengok dari sudut kiblat di masjid lagi yakin. Betul tak? Jadi apa yang menyebabkan solat di rumah untuk solat-solat yang sunat ni lebih bagus daripada masjid? Apa? Satu sahaja sebenarnya, satu sahaja. Siapa boleh teka? Siapa boleh fikir dan teka? Satu sahaja. Ada ke yang boleh fikir dan bagi participation sikit? Kita gerakkan minda kita hari ni. Apa dia yang membezakan rumah kita? Kenapa hebat sangat rumah kita ni? Apa yang ada pada rumah kita sehingga Nabi kata di rumah itu lebih afdal untuk lakukan solat sunat berbanding masjid? Ada yang nak menjawab? Okey, boleh buka mikrofon, tekan space kalau nak menjawab. Boleh masuk, cuba try, kita tengok macam mana kefahaman kita. Ada tak? Tak ada tak ada nak jawab dalam chat pun tak ada. Mudah saja. Yang membezakan ialah dari sudut orang tahu dengan orang tak tahu. Orang tahu dengan orang tak tahu. Itulah dia. Kalau kat rumah kita, rahsia. Tidak ada siapa yang tahu kita solat sunat ke tidak. Kita keluar,
kita jenis tak pakai kopiah kan, orang kata oh budak-budak ni kan tak pakai kopiah, kita tak apa, alhamdulillah, kita tak nak, kita antara kita dengan Allah, ibadah kita. Jadi kelebihan di rumah adalah benda tu apabila kita lakukan di rumah, benda tu rahsia 100% antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada makhluk yang tahu. Itu kelebihan yang ada pada rumah kita. Jadi di sini kita tahu ibadah sebenarnya asal ibadah adalah hendaklah ia dilakukan secara rahsia. Tidak ada perlu siapa yang tahu. Okey? Tidak ada siapa yang perlu tahu ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lagi bagus dan itu lagi selamat bagi hati kita supaya jauh daripada riak. Kerana itulah Nabi melebihkan solat seseorang itu di rumah. Kita kena rahsiakan pada orang. Didik hati kita supaya walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak puji aku tidak memerlukan semua tu. Kan? Yang aku perlukan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sebagai hamba, aku nakkan redha Allah. Masyarakat tak puji aku, masyarakat tak anggap aku alim, masyarakat tak anggap aku warak, no problem. Tak ada masalah, bukan itu yang kita cari. Kita nak Allah redha kepada kita. Itu kita kena tanamkan. Kita kena tanamkan yang tu dalam hati kita, didik hati kita. Kita nak cari bukan pujian orang dan sebagainya. Okey, alhamdulillah, rasanya cukup dah tu syarahan hadis ni yang 397 ni. Moga kita boleh ambil iktibar. Kita tengok hadis seterusnya, insya-Allah kalau ada waktu lagi. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu qal. Ada lagi kita waktu ni. Masya-Allah, ni Zoom tak ada bagi tahu apa-apa. Jadi kita ambil hadis seterusnya. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu qal, dia berkata, Jabir berkata, Shalla Mu'adz bi ashabihi al-isha. Mu'adz telah sembahyang, Mu'adz bin Jabal ni, Mu'adz bin Jabal telah sembahyang bersama dengan sahabat-sahabatnya solat isya. Dia sembahyang ni di kampung dia. Mu'adz ni, hadis ni ada cerita dia. Cerita dia ialah Mu'adz, dia akan solat terlebih dahulu bersama Nabi, terutamanya solat isya. Dia datang ke Madinah, dia solat bersama Nabi, solat isya, kemudian dia selesai. Apabila dia selesai, dia akan balik kembali kepada kaum dia. Di kaum dia, di kabilah dia, dia adalah seorang yang paling hebat bacaan Al-Qurannya, paling hebat ilmu dan tentang hadis dan sebagainya. Maka kaum dia mengangkat dia menjadi imam. Kita akan jumpa nanti hadis yang menunjukkan kita bagaimana cara hendak memilih imam. Antaranya ialah orang yang paling hebat bacaannya, orang yang paling tahu hukum hakamnya, orang yang paling banyak menghafal Al-Quran daripada kaum tersebut. Mereka itu yang perlu diangkat menjadi imam. Okey? Jadi Mu'adz adalah orang tersebut. Dalam kaum dia, Mu'adz adalah orang yang paling bagus bacaannya pada Al-Quran dan kriteria-kriteria yang disebutkan tadilah. Maka Mu'adz dipilih menjadi imam. Kaum dia tunggu dia selepas dia selesai solat dengan Nabi, dia datang solat isyak sekali lagi menjadi imam bersama kaum ni. Maknanya Mu'adz solat 2 kali isyak. Satu yang wajib tu dah tergugur dah, yang dia solat dengan Nabi. Bila dia balik kepada kaum dia angkat dia jadi imam sekali lagi, dia solat isyak secara sunat lah bagi dia. Fatawwala alaihim, maka Mu'adz baca panjang. Tawwala alaihim, Mu'adz baca panjang pada mereka. Diriwayatkan Mu'adz baca Al-Baqarah dan An-Nisa. Al-Baqarah ataupun surah An-Nisa. Panjang ke tak tu? Perawi syak sama ada Al-Baqarah ke An-Nisa dia yang dia baca. Tapi dua-dua, kalau Al-Baqarah panjang, An-Nisa umumnya ini dalam solat isyak. Dah lah solat isyak tu dah lewat dah, sebab Mu'adz solat yang awal bersama Nabi. 1/3 malam yang pertama bersama Nabi kan. Kemudian dia balik ke kaum dia solat isyak lewat pada solat isyak Nabi. Dan dia solat bacaan panjang pula, sedangkan kaum dia penat, sebab kaum dia pada waktu tu bekerja sebagai fallah, ataupun fallah ni maksud dia petani. Mereka penat bekerja di siang hari. Ada seorang ni dia keluar daripada jemaah. Mu'adz duk solat, dia keluar daripada jemaah, kemudian diberitahu kepada Mu'adz. Selepas tu orang ni solat sendiri, kemudian balik ke rumah dia. Lepas tu Mu'adz diberitahu tentang orang tersebut, jemaah dia yang keluar daripada jemaah solat Mu'adz ni, solat jemaah Mu'adz. Mu'adz pun kata pada dia ni ada di hati dia satu perasaan ataupun kemunafikan di hati dia, ada secebis kemunafikan di hati dia. Mu'adz kata macam tu. Lelaki yang tak puas hati, dia pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Dia komplain tentang Mu'adz. Mu'adz baca panjang. Solat isyak Mu'adz baca panjang. Dia komplain pada Nabi. Nabi panggil Mu'adz. Inilah hadis yang Nabi panggil Mu'adz ni. Fatawwala alaihim, Mu'adz baca panjang. Faqala Nabi, ketika Nabi panggil Mu'adz, Nabi kata,
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan, adakah kamu ingin wahai Mu'adz untuk kamu menjadi seorang yang fattanan, orang yang menimbulkan fitnah? Nabi marah ni, Nabi marah, wajah dia merah, dia marah pada Mu'adz, dia kata, ya Mu'adz aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan. Mu'adz depan dia itu pun kata, wahai Mu'adz, adakah kamu hendak disebut wahai? Wahai, patutnya kalau dalam bahasa Arab, tapi kita cakap ya dah, sebab ya ni orang yang jauh. Ya walad kan. Ya Mu'adz orang yang jauh, nak kena panggil. Di sini Mu'adz di hadapan dia pun disebut iya, sebab dia nak tegur Mu'adz. Wahai Mu'adz. Dan dia nak tegas dengan Mu'adz. Jangan kamu jadi orang yang menimbulkan fitnah. Maknanya siapa yang jadi imam, kena tengok hal ehwal makmum dia, jangan terlalu panjang. Idza amamtan nas, Nabi kata, sekiranya kamu mengimamkan manusia, faqra bisyamsi wadduha, maka bacalah dengan surah asy-syams dan surah ad-duha. Pendek sangat saya kalau wadduha 5 ayat saja ni, separuh muka surat saja wadduha kan. Wasabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la dalam 2 page, lebih kurang. Iqra bismi rabbik, baca ni sangat dalam lebih kurang 2 page itu je lah. Iqra bismi rabbik, Nabi sebut nama surah. Wal laili idza yaghsha, dan surah al-lail. Muttafaqun alaih wal lafzu lil muslim, ni lafaz ni ada dalam sahih Muslim, dan ada hadis ini ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Maknanya baca surah-surah yang pendek sahajalah kalau kita jadi imam. Bila kita nak baca Al-Baqarah dan An-Nisa tu, waktu qiyamul lail kita baca. Nabi pada waktu dia qiyamul lail sampai bengkak kaki dia, itu tak apa. Kalau kita mengimamkan orang, kita kena tengoklah, kita tengok hal ehwal orang yang mengikut kita. Sekarang ni rasanya Masya Allah lebih dah ni 50 minit dah kita, lebih dah ni Masya Allah. Jadi kita bimbang juga kalau kita panjang-panjang pergi solat Jumaat pula kan, kita nak solat nak sampai awal ke masjid. Solat Jumaat lain, solat Jumaat kita kena awalkan diri kita untuk menghadiri masjid. Okey, jadi rasanya insya-Allah kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan hadis ni, syarahannya lagi, insya-Allah kita akan sambung syarahannya pada minggu hadapan. Ada soalan ke kakak-kakak abang-abang sebelum kita tutup? Supaya kalau lupa boleh ingatkan, kalau ada nak tanya boleh ajukan soalan. Kalau tak ada kita tutup lah insya-Allah, kerana nak bagi ruangan kepada solat Jumaat. Ya, Abang Juzam, ada soalan ke? Ada tak? Oh, ada. Maknanya baca surah ni jadi sunnah lah. Baca surah maknanya kalau ikut literally hadis ni, dia akan bagi tahu baca surah apa ni, Al-Lail dengan surah Sabdihis tu kira sunnah lah. Oh, tidak. Tidak semestinya. Tidak semestinya, sebab Nabi Muhammad SAW sekarang ini dia tidak mengkhususkan bacaan surah-surah ini untuk solat Isyak. Dia tidak mengkhususkan begitu, kerana permulaan hadisnya dia kata, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan, adakah kamu Mu'adz nak jadi orang yang menimbulkan fitnah? Maknanya isu dia adalah bacaan yang panjang. Isu dia sekarang ni Nabi nak membincangkan bacaan yang panjang. Sekiranya kamu menjadi imam, Nabi bagi contoh. Maknanya contoh tu Nabi nak bagi surah-surah yang pendek, bukan kerana surah itu secara khusus surah Duha, surah Syams, surah Al-A'la, tidak. Tetapi surah-surah ini termasuk dalam surah yang pendek. Jadi Nabi kata kalau kamu nak jadi imam pada orang, kamu pilih antara surah-surah yang panjang dia seperti mana ni. Seperti mana panjang surah-surah yang Nabi bagi contoh, tak semestinya kita baca ni. Kalau kita nak ambil separuh daripada surah Al-Baqarah, tapi kita ambil portion yang sama panjang dengan Ad-Duha, tidak ada masalah lah. Kalau nak ambil surah Ali Imran pun kita suka baca ayat tu, sebab dalam Quran yang lain Nabi kata faqra'u ma tayassara minal Quran, hendaklah kamu bacakanlah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Maknanya kalau bagi kita mudah surah Al-Waqi'ah, ada masalah kita baca Al-Waqi'ah tapi kita ikut portion yang Nabi cadangkan ni. Sebab Al-Waqi'ah panjang lah kan, ada lebih kurang 3 page. Jadi kita ikut portion ni lah, portion yang Nabi anjurkan atau sarankan ni. Jadi dia tidak menjadikan surah-surah yang Nabi sebut ini sunat secara khususnya untuk dibaca pada solat-solat yang bacaannya jahar atau pembacaannya jelas, tetapi yang menjadi sunat dia ialah portion tu, banyak tu. Maknanya boleh kita paling panjang pun tengok surah mana yang paling panjang dalam ni kan. Sabbih isma rabbikal a'la ke Iqra, mana satu lagi panjang. Kalau nak baca panjang pun
Ikut surah ikut yang limit yang paling panjang dalam yang Nabi surah yang Nabi cadangkan ini. Kalau nak baca yang pendek pun kita tengok surah mana yang paling pendek. Wadduha pendek. Boleh lah untuk kita jadikan dia sebagai surah untuk solat isyak kita. Harapnya jelas Harapnya jelas tu apa jelas. Okey, alhamdulillah jelas. Kita rasa boleh berhenti kat sini. InsyaAllah apa yang kita pelajari hari ini kita amalkan, cuba amalkan kan. Solat rawatib kita tahu ini dekat rumah lagi bagus, kita cuba amalkan sedikit-sedikit. Allah akan tambahkan kepada kita ilmu yang lain. Benda yang remeh jangan kita ingat dia kecil, kita sangka kecil tapi sebenarnya asar dia ataupun kesan dia besar pada jiwa kita. Jadi tidak ada perkara yang kecil dalam ajaran agama. Baca doa sebelum masuk bilik air pun tidak kecil walaupun kita anggap dia kecil. Baca bismillah sebelum makan pun tidak kecil walaupun kita anggap dia kecil. Kerana kalau nak ceritakan sini banyaklah kesan dia adas masuk Islam. Kenapa? Hanya kerana Nabi Muhammad SAW sebut bismillah orang masuk Islam ketika makan. Jadi tidak ada yang kecil dalam agama Islam ni, tidak ada yang ringan, yang remeh, tidak ada. Kita sahaja yang salah menganggapnya. Jadi kita harap apa yang kita belajar hari ini kita boleh amalkan kerana itulah faedah daripada belajar. Kalau kita belajar tidak amalkan, ia akan menjadi hujah ke atas kita nanti kerana kita tahu tetapi tidak mengamalkannya. Kita harap kenapa kita pelajari hari ini menjadi hujah kepada kita dan bukan ke atas kita, dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan kita ini sebagai amalan yang baik dan soleh yang memberi manfaat kepada kita di neraca timbangan kebaikan kita nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih pada kakak dan abang yang sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom hari ni bagi baik dia hari ni. Kita tak limit hari ni, alhamdulillah. Okey. Minggu depan pula insya-Allah.